Hari ini kita nak bercerita, mengupas satu topik berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Apa yang ada di Masjidil Aqsa? Apa Baitul Maqdis ni sangat penting buat masyarakat yang Islam dan bukan Islam? Kenapa mereka nak sangat Baitul Maqdis? Kerana Palestin sebenarnya tidak ada apa-apa kalau nak dibandingkan dengan negara yang di sekelilingnya seperti mana Iraq, Saudi, Kuwait, Qatar, Dubai dan sebagainya, kerana banyak minyak, pembangunan yang baik dan sebagainya. Adapun bumi Palestin, bumi yang kering, bumi yang tidak ada pembangunan yang banyak. Kenapa mereka nak sangat bumi Palestin ni? Kerana mereka ingin membina satu negara mengikut kepercayaan mereka, iaitu akan turun nanti mereka percaya Jizyah akan turun sebagai penyelamat mereka, dengan syarat orang-orang Yahudi kena kembali ke negara itu, iaitu di bumi Palestin. Mereka percaya Jizyah memerhati mereka daripada atas. Kalau dia tengok di bawah itu banyaknya gunung ganang ataupun yang berwarna hijau, Jizyah itu akan turun. Tapi seandainya Jizyah itu tengok ada banyak gunung padang pasir, panas dan sebagainya, Jizyah itu tidak akan turun, melainkan adanya warna hijau. Ketika mana Israel masuk ke bumi Palestin, mereka merampas tanah orang Palestin, kemudian didirikan satu penjara yang terbesar dan terpanjang di dunia. Kemudian mereka kurungkan orang Palestin di dalamnya dan mereka membina satu tembok yang sangat tinggi, lebih kurang 700 kilo. Mereka menjalankan projek-projek di Palestin ataupun menghijaukan bumi Palestin. Mereka percaya juga yang di bawah Masjidil Aqsa itu ada satu kerajaan kuno, kata mereka. Mereka iaitu kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bangsa Israel ni kita tengok daripada dulu lagi mereka sangat kagum, sangat bangga dengan bangsa mereka, khususnya mereka nak sangat bangsa mereka pada hari ini seperti mana berlaku di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kerana kata para ulama, di zaman itulah digelar sebagai zaman keemasan, zaman kegemilangan bagi puak-puak Bani Israel. Kerana semua bangsa ketika itu, di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, semua bangsa takut kepada bangsa Israel. Semua bangsa tahu ini adalah satu bangsa yang famous, bangsa yang kuat, bangsa yang mulia, kata mereka. Sebab itulah mereka nak sangat apa yang berlaku di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berlaku lagi sekali pada hari ini. Sebab itulah mereka percaya di bawah Masjidil Aqsa adanya satu kerajaan, satu kekayaan, iaitu kekayaan Nabi Sulaiman, dan mereka berusaha pada hari ini mengorek di bawah Masjid Baitul Maqdis. Kalau ikutkan sejarah, sebenarnya kisah Masjidil Aqsa ataupun Palestin sangat panjang. Cuma nak panjang kita kena buat 1 jam lah. Cuma saya cuba pendekkan untuk kita sama-sama dapat manfaat. Kalau kita ikutkan sejarah, Baitul Maqdis ini diperintah oleh Byzantine Rome, iaitu sejarah 63 Masihi lebih kurang. Pada tahun 63 Masihi, Byzantine Rome ni dia memerintah selama 200 tahun. Orang-orang Kristian tidak mengizinkan orang-orang Yahudi menjejakkan kaki di bumi Palestin pada ketika itu. Sebab itulah pada awalnya kerajaan Rom, mereka menghalau semua puak-puak Yahudi keluar daripada Palestin. Mereka dihalau keluar, tinggal di sana, tinggal sikit-sikit, kerana tidak dibenarkan menginjakkan kaki di bumi Palestin. Dan pada tahun 15 Hijrah lebih kurang, Umar Al-Khattab berjaya membuka kota Palestin balik. Itu Islam berjaya membuka kota Palestin dengan cara Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, menghantar 2 orang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Ubaidah ibn Jarrah dan yang kedua Amru al-As. Apa mereka buat? Adakah mereka pergi ke bumi Palestin berperang dengan orang Palestin? Tidak. Mereka pergi kepada bumi Palestin ketika itu di zaman Sayyidina Umar. Mereka masuk dalam bumi Palestin, berkawan dengan orang Palestin, duduk dengan orang Palestin, mengopi sekali dan sebagainya. Dan mereka dapat maklumat yang ketika itu orang yang memerintah bumi Palestin adalah raja yang zalim, raja yang teramat zalim, dan mereka teraniaya ketika itu. Lalu apa yang dibuat oleh para sahabat 2 orang tadi, Ubaidah al-Jarrah, Amru al-As? Mereka pergi ke bumi Palestin, mereka rapat dengan masyarakat Palestin, mereka menyebarkan ataupun memberi satu ruh jihad kepada bumi Palestin ketika itu. Mereka membakar semangat rakyat Palestin ketika itu untuk bangkit menentang pemerintahan yang zalim ketika itu, yang menyebabkan pemerintahan zalim ketika itu digulingkan, dijatuhkan. Lalu ketika itulah mereka semua yang berada di bumi Palestin, mereka menghantar satu surat kepada Amirul Mukminin untuk datang ke bumi Palestin untuk
merasmikan bumi Palestin ketika itu dan sebagainya. Itu panjanglah cerita dia. InsyaAllah kalau sempat kita buat satu topik bagaimana Sayyidina Umar membuka bumi Palestin itu balik. Lalu bila mana bermula bumi Palestin itu ditawan oleh orang-orang Islam, orang-orang Barat ni mereka tak puas hati. Mereka nak rampas bumi Palestin supaya dijadikan bawah taklukan mereka. Lalu kita tengok pada abad yang ke-11, orang Barat berjaya merampas balik Palestin dengan alasan Umar tidak mengawal dengan betul. Mesti ada alasan mereka. Apa kata mereka? Umar ataupun di zaman pemerintahan Umar, dia tidak mengawal orang dengan betul. Yang mana orang Islam, bila mana memerintah bumi Palestin ketika itu, orang Islam tidak menghadkan. Orang Islam tidak menghalang orang Kristian untuk masuk ke bumi Palestin untuk buat haji. Kerana puak-puak Yahudi ni mereka pergi haji juga. Tapi haji mereka di bumi Palestin. Orang Islam tidak menghalang. Sebab itulah sejarah telah pun menunjukkan orang bukan Islam aman berada di bawah pemerintahan orang Islam. Adapun orang Islam belum tentu dan tidak aman berada di bawah pemerintahan orang bukan Islam. Lalu bila mana bumi Palestin dibuka kepada semua, adalah 2-3 orang yang tak mampu untuk masuk. Mungkin disebabkan masalah pasport dan sebagainya. Tak boleh masuk ke bumi Palestin, maka itulah dijadikan isu. Kata Sayyidina Umar ni tak memerintah dengan baik bumi Palestin dan sebagainya dan mereka nak rampas balik. Lalu mereka pun berjaya merampas bumi Palestin dan menyebabkan kerajaan mereka mengisytiharkan bumi Palestin ni menjadi milik mereka. Sangat banyaklah rakyat Palestin ketika itu mati syahid kerana mempertahankan negara mereka. Dan bila mana tak lama kemudian, maka lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah memimpin pasukan untuk menyerang balik bumi Palestin, merampas balik tanah milik orang Islam ketika itu. Dan seterusnya rakyat mereka, rakyat bumi Palestin, mereka bersatu nak merampas balik tanah mereka, bumi mereka, tapi tidak berjaya. Meskipun mereka dah bersatu, ramai yang nak menyerang bumi Palestin untuk dijadikan milik mereka balik, tapi tidak berjaya kerana di zaman Barat memerintah bumi Palestin, Barat telah pun banyak membeli tanah dengan orang-orang Palestin. Orang Palestin jual, bila mana ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi, mereka tertipu dengan angka dan mereka merelakan diri untuk dijual. Yang tinggal pada ketika itu hanya berada di tepi-tepi sahaja bumi Palestin yang masih lagi menjadi milik orang Palestin ketika itu. Dan itulah sedikit sebanyak bumi Palestin ni. Kerana di bumi Palestin ni adanya sejarah-sejarah Islam. Bahkan di bumi Palestin ni adanya makam para nabi dan makam para rasul, dan bumi Palestin ni di antara bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi, tidak akan berlakunya kiamat melainkan bumi Palestin itu akan jatuh balik kepada tangan orang Islam, dan orang yang memimpin itu adalah sebaik-baik pemimpin pada zaman kalian. InsyaAllah kita yakin, Islam yakin pada zaman itu adalah zaman Imam Mahdi akan memerintah orang Islam untuk merampas bumi Palestin dan menjadikan tempat pemerintahan orang Islam ketika itu.